Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada pelajar-pelajar sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan format baru KSSM, Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Format soalan bahagian A terbahagi kepada beberapa bentuk karangan, berformat dan tidak berformat. Masa yang dicadangkan ialah 30 minit dan pelajar kena tulis karangan antara 150 hingga 200 patah perkataan. Bahagian A terdapat beberapa bentuk soalan yang akan ditanya oleh lembaga peperiksaan, iaitu soalan berbentuk pendapat, surat rasmi, surat tidak rasmi, email, biodata, resume, laporan dan skrip drama. Walau bagaimanapun, saya akan beri tumpuan untuk menjawab teknik soalan bentuk pendapat, kerana soalan ini memerlukan pelajar mencari kata kunci berbanding dengan soalan lain yang sudah diberikan kata kunci. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sebelum menjawab soalan, saya akan berikan dulu panduan menjawab soalan bahagian A, jenis pendapat. Kebiasaannya bahagian A sekurang-kurangnya 2 bahan dikemukakan dan boleh juga 3 bahan. Pelajar perlu mengenal pasti setiap kata kunci daripada bahan yang diberi sebelum memulakan penulisan. Kebiasaannya soalan ini mempunyai 3 bahan yang mempunyai skop tugasan yang berbeza walaupun mempunyai tema yang sama. Sebelum menjawab soalan, pastikan pelajar mengenal pasti arahan dan kehendak soalan. Baca arahan dengan jelas dan teliti, kenal pasti isu dan fokus soalan. Berikut merupakan contoh soalan yang berbentuk pendapat. Saya bacakan soalan, maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca, huraikan pendapat anda tentang amalan membaca, dan panjang huraian antara 150 hingga 200 patah perkataan. Kalau dilihat pada soalan ini, soalan ini berbentuk umum, iaitu amalan membaca, iaitu temanya, dan pelajar kena mengenal pasti apakah kehendak-kehendak ataupun fokus tugasan berdasarkan 3 bahan yang diberi, iaitu bahan berbentuk sajak, petikan dan gambar.
Okey, analisis yang pertama, pelajar kena mencari kata kunci untuk puisi. Saya bacakan puisinya. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Okay. Kalau dilihat berdasarkan puisi ini merupakan bentuk pantun di mana pelajar akan mencari di bahagian maksud, itu di bahagian dua bahagian terakhir dalam pantun, iaitu buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Kemudian yang kedua, anak muda pulang ke desa, ibu dan ayah lama menanti, warga membaca tak buang masa, kutub kanah teman sejati. Jadi kita fokus kepada warga membaca tak buang masa, kutub kanah teman sejati. Jadi fokus untuk tugasan puisi yang diberi, bahan puisi ini ialah satu, faedah menambah ilmu daripada maksudnya ialah buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Dan yang kedua ialah mengisi masa daripada maksudnya warga membaca tak buang masa, kutub kanah teman sejati. Jadi dalam bahan satu, pelajar diberi fokus tugasan ialah faedah, iaitu menambahkan ilmu dan mengisi masa. Okay. Analisis bahan dua petikan. Pelajar perlu baca petikan dan cuba mengenal pasti apakah fokus soalan ataupun fokus tugasan yang perlu pelajar cari. Saya bacakan. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab ini kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri sendiri. Jadi kalau pelajar lihat daripada petikan ini, pelajar nampak ada perkataan memupuk minat membaca. Okey. Di mana memupuk minat membaca ini datangnya daripada semua pihak, bukan sahaja daripada pihak kerajaan, tapi juga daripada kita sendiri. Jadi fokus tugasan lebih kepada usaha untuk menggalakkan budaya membaca. Dan fokus itu datangnya daripada diri kita sendiri dan pihak kerajaan. Okey, berdasarkan bahan 3, iaitu bahan grafik. Bahan grafik yang diberi juga mempunyai skop tugasan di mana pelajar juga perlu mencari apakah fokus tugasan untuk dimasukkan dalam karangan anda. Itu penting sebab setiap bahan yang diberi, pelajar mesti wajib memasukkan fokus tugasan. Okay? Dan sekiranya pelajar tidak memasukkan fokus tugasan, sudah tentu markah pelajar akan dikurangkan. Jadi fokus tugasan kalau kita tengok dalam gambar ini ialah kajian interim, iaitu Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Malaysia, dan di sini ditulis bahan bacaan pilihan, iaitu banyak bahan-bahan bacaan pilihan seperti majalah, surat khabar, kemudian bahan bacaan dan sebagainya lah. Jadi fokus yang diberi dalam bahan grafik ini ialah jenis bahan bacaan yang sesuai dibaca. Jadi berdasarkan ketiga-tiga bahan tadi, pelajar telah menemui beberapa fokus yang pelajar perlu tulis, iaitu faedah membaca, kemudian usaha untuk menggalakkan budaya membaca, dan jenis bahan bacaan. Okey, ingatan kepada pelajar sebelum memulakan menulis karangan, pelajar seharusnya membina rangka karangan. Hal ini penting kerana ramai pelajar menganggap bahawa membina rangka karangan merupakan satu perkara yang buang masa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita lihat, membina rangka karangan ini membawa banyak faedah kepada pelajar. Antaranya mengelakkan isi penting tidak disusun mengikut keutamaan. Contohnya kalau kita tengok dari berdasarkan soalan, kita kena tahu apa yang perlu kita mulakan. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting didahulukan, yang kurang penting dikemudiankan. Yang kedua, mengelak karangan daripada terpesong atau menyimpang. Okey, perkara ini penting kerana ada pelajar yang
menulis karangan tidak mengikut tugasan yang dikenaki ataupun fokus yang dikenaki, menyebabkan karangannya lari ataupun terpesong daripada kehendak tugasan. Kemudian kita juga hendak mengelakkan isi sama daripada berulang. Pelajar juga dapat mengelakkan daripada terputus idea, kerana bila kita nak membuat karangan, kita tak boleh berfikir membuat dua perkara dalam satu masa lah, seperti kata peribahasa sambil menyelam minum air. Kerana perbuatan ini menyebabkan kita seolah-olah cuba menulis karangan dan berfikir. Jadi keadaan ini merupakan satu perkara yang sukar dilakukan oleh pelajar lah. Itulah sebaik-baiknya pelajar harus menulis rangka karangan. Dan yang paling penting ialah bila adanya rangka karangan, masa untuk mengarang dapat dijimatkan. Dan yang paling penting, rangka mestilah mengikut wacana yang perlu dalam karangan, iaitu mempunyai pendahuluan, isi penting dan penutup. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got Penting kerana pendahuluan merupakan pintu gerbang bagi sesuatu karangan. Apa maksud pintu gerbang? Maksudnya seolah-olah ialah sesuatu yang menarik kita untuk masuk ke situ, untuk meneruskan, untuk membaca dan sebagainya, supaya pemeriksa terus membaca karangan anda. Okay? Sebab pemeriksa akan dapat membuat tanggapan pertama melalui penulisan pendahuluan. Okay? Dan kebiasaannya pendahuluan yang menarik akan berjaya menambat hati pemeriksa. Manakala pendahuluan yang hambar pula akan mematikan minat pemeriksa. Dan pendahuluan yang dibina mestilah berkisar tentang isu yang dikemukakan dalam soalan. Jadi pendahuluan ini sangat penting kerana sekiranya pemeriksa sudah tidak berminat untuk membaca pendahuluan, secara automatik apabila kita nak menanda karangan, kita menggunakan kaedah impression, maka impression pemeriksa akan turun. Selanjutnya markah untuk isi dan penutup juga akan turun. Jadi penting pelajar menulis pendahuluan dengan begitu baik untuk menggalakkan pemeriksa terus membaca karangan anda. Kaedah yang saya sarankan adalah satu kaedah yang diberikan oleh penceramah ataupun guru cemerlang daripada Negeri Sembilan, iaitu Puan Nurmiza Mahat, di mana beliau telah merangka satu pendahuluan yang menarik lah. Yang mana pendahuluan ini tujuannya kita bagi pada pelajar supaya pelajar boleh gunakan kaedah ini, kerana kaedah ini dikatakan lebih mudah dan pelajar ada teknik yang lebih baguslah. Secara tak langsung pelajar tidak akan buat pendahuluan tanpa mengikut strategi yang betul. Okay, yang pertama kaedah yang kita pakai ialah BOSIP. Okay, apa maksud BOSIP? BOSIP tu ialah daripada perkataan B. B itu ialah binaan ayat. Binaan ayat ni ialah kita ambil daripada soalan yang dikemukakan ataupun tema yang dibagi. Jadi kita boleh gunakan daripada soalan ataupun tema untuk kita bina beberapa ayat lah. Kemudian O ialah orang. Orang ni ialah ayat tokoh. Okay? Dan ayat tokoh kebiasaannya dia ada bukti, dia ada sebab, jadi dia perlu diexplainkan. Contohnya ayat tokoh menurut pakar motivasi, menurut Perdana Menteri Malaysia. Sekiranya pelajar tak nak gunakan ayat tokoh juga, pelajar boleh gunakan bukti, iaitu bukti daripada orang. Contohnya pelajar boleh bagi antara bukti yang boleh diketengahkan. Hal ini disebabkan, itu juga antara konsep O. Kemudian S ialah ayat sejarah. Sejarah ini adalah berkaitan dengan zaman dahulu. I ialah ayat semasa, iaitu pada masa ini. Okay? Dan P ialah ayat pertanyaan soalan. Walau bagaimanapun, walaupun kita bagi 5 kaedah, iaitu BOSIP ada 5 ayat, jadi pelajar hanya pilih 3 ayat sahaja daripada setiap pendahuluan. Walaupun kita bagi 5, pelajar hanya pilih 3, sebab kalau tulis semua nanti jumlah perkataan akan melebihi daripada 35 patah perkataan.
pendahuluan yang mana saya menggunakan 3 ayat, itu ayat binaan, ayat tokoh dan juga ayat pertanyaan. Contoh pendahuluan yang saya buat ialah isu amalan membaca kerap kali terpampang di dada-dada akbar. Menurut pakar motivasi, Datuk Dr. Fazilah Kamsah mengatakan bahawa membaca dapat menjadikan masyarakat lebih berilmu pengetahuan. Persoalannya, apakah faedah, usaha dan jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan amalan membaca? Jadi skop pendahuluan ini jelas berkaitan dengan tema kita, iaitu tema membaca. Untuk menulis perenggan isi, pelajar menulis 3 isi berdasarkan kehendak tugasan. Sekiranya pelajar diberi 2 isi, maka pelajar pun harus menulis 2 isi berdasarkan kehendak tugasan. Gunakan isi yang diberi sepenuhnya. Sebaik-baiknya gunakanlah semua isi dan jangan ditinggalkan. Walaupun dalam setiap gambar tu ada 2 fokus, maka gunakanlah 2 fokus yang diberi. Perenggan isi mestilah mempunyai isi utama, iaitu ayat topik, ayat huraian. Ayat huraian berbentuk ayat huraian kenapa, ayat contoh dan ayat penegasan. Setiap ayat yang dibina perlu mempunyai kesinambungan antara satu sama lain supaya ayat yang dibina nampak menarik dan bertepatan dengan kehendak tugasan. Kesinambungan dan pertautan perenggan juga sangat penting untuk menghasilkan karya yang baik. Oleh itu, saya menggunakan penanda wacana supaya kesinambungan pelajar akan jadi lebih baik dalam menulis isi. Dan satu isi ataupun satu fokus hanya untuk satu perenggan. Seterusnya, setiap perenggan perlu mempunyai panjang yang hampir sama. Bermakna pelajar kena meneliti bahawa perenggan yang ditulis supaya sama banyak agar tidak nampak kecacatan dalam pemerengganan. Bagi memantapkan isi karangan, calon perlu memasukkan peribahasa, ungkapan dan kata-kata hikmat, pantun, petikan kata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, calon tak perlu tulis terlalu banyaklah. Hanya bersesuaian, lebih kurang 2 atau 3 perkataan-perkataan yang baguslah dimasukkan dalam setiap isi yang ditulis. Kemudian bahasa juga harus jelas, tepat dan dapat menjelaskan isi karangan yang ditulis. Dan ayat istilah gramatis, menggunakan penanda wacana dan tanda baca yang sesuai. Kaedah menghurai isi. Kaedah ini saya gunakan kaedah Jahu-Chon. Itu satu kaedah dibuat oleh penulis yang sama, itu Puan Nurmizah. Kaedah ini menjelaskan tentang JA. JA itu ialah ayat jawapan. Ayat jawapan datangnya daripada ayat pertanyaan soalan. Kemudian hu ialah ayat huraian. Ayat huraian kenapa. Dan con ialah ayat contoh. Dan S ialah simpul. Bermakna ada 4 ayat saja yang pelajar akan gunakan. Di sini pelajar boleh lihat bagaimana saya menghuraikan isi yang pertama, iaitu faedah membaca. Umum mengetahui bahawa amalan membaca dikatakan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Itu isi dalam fokus 1. Hal ini dikatakan yang kerana mereka yang membaca punya pengetahuan yang luas. Ini huraian kenapa. Sebagai analogi, mereka yang membaca sering memberikan jawapan yang bernas jika diajukan pelbagai soalan. Itu huraian contoh. Kemudian huraian penegasan, jelaslah bahawa amalan membaca dapat mengeluarkan uzur dalam kita kerana membaca jambatan ilmu. Fokus yang kedua ialah usaha menggalakkan budaya membaca. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza, usaha menggalakkan amalan membaca perlu diteruskan. Sebagai tamsil, pihak kerajaan harus mengadakan kempen membaca di seluruh pelosok negara. Kerana hendak Sri Budaya, tak hendak Sri Budalih. Hal ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Izaharnya, kempen ini perlu dibuat secara bersungguh-sungguh agar matlamatnya tercapai. Isi yang ketiga, saya huraikan jenis bahan bacaan.
Okay, perkataan yang saya gunakan sebagai permulaan ayat ialah mauduk seterusnya. Jenis bahan bacaan juga amat penting demi membantu melahirkan masyarakat yang berilmu. Masyarakat seharusnya menggunakan masa lapang dengan baca bahan yang berfaedah kerana masa itu emas. Hal ini bertujuan agar melahirkan masyarakat yang berilmu. Oleh itu, bacalah majalah, surat khabar dan buku ilmiah jika ingin menambahkan ilmu. Okay, di bahagian penutup pula, saya memastikan sebelum pelajar menulis penutup, penutup juga seperti pendahuluan, seperti rumah kita, bermakna ada pintu depan dan ada pintu belakang. Dan kedua-dua pintu ini begitu penting. Sekiranya penutup kita tidak cemerlang, sudah tentu karangan kita juga tidak cemerlang. Okey, itu sebab karangan yang cemerlang harus mempunyai penutup yang matang. Dan ramai pelajar mengabaikan benda ini kerana menganggap bahawa penutup adalah tidak penting. Sebenarnya kalau pelajar tak menulis penutup dengan baik, pelajar akan didenda dengan jumlah markah yang banyak akan ditolak. Kemudian tanpa perangan penutup, sebuah karangan akan menjadi tergantung kerana tiada rumusan atau kesimpulan terhadap isu yang dibincangkan. Begitu juga kalau penutup yang pendek pun dianggap sebagai karangan yang seolah-olah tidak jelas. Maksudnya tidak jelas kerana penutup seolah-olah seperti hambar. Jadi pemeriksa walaupun pada peringkat awal nak berikan markah yang cemerlang, tapi sekiranya penutup anda terlalu pendek, maka sudah tentu perkataan cemerlang itu tidak akan wujudlah, dan pelajar mungkin akan diberi di peringkat kepujian ataupun peringkat baik sahaja. Kemudian perangan penutup boleh ditulis dengan teliti supaya rumusan, kesimpulan, harapan dan penegasan antara isu dapat dikemukakan dengan berkesan. Dan saya ingatkan juga sekali lagi, jangan masukkan isi baru dalam penutup. Kadang-kadang ada pelajar dia tak dapat bezakan isi dengan penutup, maka dia masukkan isi baru, jadi penutupnya jadi tidak berapa baik. Di bahagian penutup, saya gunakan kaedah tersehasim. Apa maksud tersehasim? Ni maksudnya ialah tegaskan tajuk. Kita tegaskan tajuk kita. Kalau tajuk kita membaca, maka kita tegaskan, kita galakkan amalan membaca. Itu kita tegaskan. Kalau seru, ialah kita ajak ataupun kita buat cadangan. Siapa yang terlibat dalam nak buat seru ni? Dia boleh kepada individu, masyarakat, ibu bapa, pihak-pihak yang bertanggungjawab, kerajaan dan sebagainya. Kemudian ialah apa harapan daripada seruan tadi. Harapan awak, mungkin awak kalau tajuk membaca, bila ada orang membuat kempen dan sebagainya, harapan awak budaya ini akan terus dijalankan, ataupun budaya ini akan terus tercapai, hasrat itu akan tercapai. Dan apa yang pelajar nak buat simpulkan daripada tema tajuk ni, kemungkinan pelajar nak simpulkan bahawa amalan membaca dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai wawasan pada masa hadapan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pelajar kena tulis 3 ayat sahaja. Sama ada pelajar mungkin boleh tolak harapan, mungkin boleh ambil simpulan, ataupun pelajar tolak simpulan, boleh ambil harapan. Berikut ialah contoh penutup yang saya gunakan 3 kaedah. Itu saya gunakan tegas, seharapan. Jadi daripada huraian di atas ternyatalah bahawa amalan membaca membawa 1000 kemaslahatan. Itu saya tegaskan tajuk. Oleh yang demikian, semua pihak dapat sia sekata dan sederap melangkah dengan menggalakkan budaya ini. Dan harapan saya, hal ini sesuai dengan peribahasa Melayu di mana ada kemahuan di situ ada jalan, menggambarkan bahawa harapan kita, masyarakat kalau nak buat sesuatu boleh berubah. Tiada siapa yang boleh merubah diri kita kecuali diri kita sendirilah. Baiklah pelajar, kita teruskan dengan teknik menjawab soalan SPM Bahasa Melayu
Itu bahagian B, karangan menjawab respon terbuka. Bentuk karangan, bahagian yang kedua ini ialah soalan boleh ditanya bentuk berformat dan juga soalan juga berbentuk umum. Okey, pelajar akan ditanya beberapa soalan mengikut pembahagian soalan-soalan, iaitu domain awam, domain peribadi, domain pendidikan dan domain kerjaya. Okey, di sini saya akan huraikan apakah maksud domain-domain yang diberi. Okey, yang pertama ialah domain peribadi. Domain peribadi ini lebih ke arah berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran dan masyarakat sekeliling. Jadi soalan akan berkisar kepada peranan keluarga, peranan anda membantu sahabat dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua ialah domain awam, berurusan dengan perkhidmatan, badan pentadbiran, aktiviti sosial dan budaya dalam masyarakat. Budaya dalam masyarakat ini dikaitkan dengan nilai-nilai murni dan sebagainya. Kemudian pendidikan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus. Contohnya pengetahuan pelajar tentang sekolah, tentang sukan, tentang koperasi ataupun tentang mata pelajaran. Okay. Dan akhir sekali ialah kerjaya, berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan persediaan menyertai alam kerjaya. Contohnya kenapa pelajar perlu belajar bahasa-bahasa luar, seperti bahasa Jepun, bahasa Korea, Cina, dan juga bahasa-bahasa yang lain lah. Apa tujuannya? Juga ada kaitan dengan kerjaya. Berikut ialah contoh-contoh soalan mengikut domain. Bagi karangan bahagian B, pelajar akan dikemukakan 4 soalan dan pelajar perlu memilih satu soalan sahaja. Panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Dan masa yang dicadangkan ialah 1 jam 30 minit dan markah yang diberi sebanyak 70 markah. Bahagian B meliputi tata bahasa atau penggunaan ayat dan kata. Pelajar juga dilihat dari segi ejaan, tanda baca, pembahagian perenggan dan pemilihan kata yang tepat. Kriteria respon yang dilihat oleh pemeriksa, pertama dari segi bahasa. Pertama, keragmatisan ayat, kata dan ayat tanda baca dan ejaan. Kemudian dilihat dari segi laras, pemilihan kosakata yang sesuai dengan tajuk. Kemudian idea, sama ada matang atau tidak matang, yang mana idea ini perlukan tema, isi utama, pengembangan huraian bahasa hujahan, contoh kerelevanan. Pengolahan dilihat dari segi wacana, sama ada logik atau tak logik dari segi huraian yang dibuat. Kemudian pemerengganan juga sesuai dan mengikut format atau tidak sekiranya soalan itu ada berbentuk format. Dan akhir sekali pemeriksa akan melihat gaya bahasa, kekinaan bahasa, ungkapan dan peribahasa. Pemeriksa akan melihat skema pemarkahan. Kebiasaannya di bahagian akhir pemeriksa akan menulis skema pemarkahan seperti takrif, isi, bahasa, pengolahan dan penyampaian. Okey, sekiranya pelajar takrif yang ditulis matang, sangat tepat, idea sangat jelas, bahasa berkembang, gramatis, pengolahan sangat menarik. Bila ada sangat, maka pelajar akan dapat
A+ lah. Tapi sekiranya bahasa kurang jelas, takrif tidak tepat, olahan tidak lancar, bahasa bercampur-campur ataupun permenganan pun tidak seimbang, pengolahan tidak menarik, maka mungkin pelajar akan dapat markah di bahagian penguasaan minimum sahaja. Okay, berikut merupakan kriteria penskoran untuk bahagian B. Untuk cemerlang, pelajar akan dapat markah 60 ke 70 dan untuk kepujian 50 ke 59, baik 40 49, memuaskan 30 39, kurang memuaskan 20 hingga 29 dan pencapaian minimum 1 hingga 19. Okey, berikut merupakan cadangan binaan perenggan untuk menjawab soalan bahagian B. Okey, pendahuluan berkaitan dengan tema 50 patah perkataan, iaitu gunakan 4 ayat, isi 3 isi minimum, 5 ayat bagi setiap isi. Kebiasaannya isi boleh antara 130 hingga 135 patah perkataan dan penutup 4 ayat, iaitu 50 patah perkataan, samalah dengan pendahuluan, iaitu 50 patah perkataan. Okay, strategi menulis karangan. Sebelum pelajar menulis karangan, pastikan pelajar memilih soalan yang tepat. Soalan yang tepat ialah soalan yang pelajar boleh tulis dengan sebaiknya, bukan soalan yang pelajar tahu tetapi tidak sepenuhnya, ataupun bukan soalan yang popular di mana ramai pelajar buat soalan ni. Tak semestinya. Dia bergantung kepada kita untuk memilih soalan. Okay, selepas kita pilih soalan, kita menentukan apakah kunci tajuk. Tolong gariskan soalan yang diberi menggunakan highlight ataupun membulatkan kata kunci ataupun tajuk soalan supaya kita tahu mana hala tuju karangan kita. Dan yang ketiga, pastikan pelajar juga menyediakan rangka karangan yang terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Dan yang keempat, barulah pelajar mula menulis karangan. Dan akhir sekali ini juga penting, iaitu menyemak karangan. Okay? Dan menyemak karangan bukan saja dilihat dari segi luaran, tapi juga dari segi dalaman. Iaitu kadang-kadang pelajar ingat menyemak karangan hanya membaca karangan sahaja. Sebenarnya menyemak karangan ni pelajar boleh melihat dari segi pemerengganan sesuai atau tidak sesuai, ataupun pelajar boleh tengok ada tak kata-kata gramatis, pendapat tokoh digunakan, simpulan bahasa ada ke, sekurang-kurangnya ada tak penggunaan bahasa-bahasa yang tepat, kataan yang baharu yang jarang digunakan. Itu juga penting untuk membantu pelajar mendapat A+ dalam karangan. Kebiasaannya, soalan-soalan mempunyai kata kunci tajuk, seperti nyatakan sebab, berikan hujah, bincangkan, cadangkan cara, huraikan peranan, kemukakan pandangan, ulaskan, jelaskan pendapat, nyatakan pendirian. Jadi kata kunci ini penting supaya pelajar tengok betul-betul, supaya pelajar tidak menulis isi yang salah. Pemilihan kata kunci sangat penting supaya pelajar boleh menulis dengan cara yang tepat dan bernas. Sebelum menjawab soalan, pelajar perlu analisis tajuk. Analisis ini sangat penting supaya pelajar tahu bahawa apakah kehendak tugasan sebenar, dan pelajar mesti gariskan tugasan ini agar karangan tidak terpesong. Contoh soalan, buruh asing banyak yang bekerja di negara kita. Mereka ini banyak bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan perkilangan. Kemasukan mereka banyak menimbulkan kesan. Uraikan kesan daripada kemasukan buruh asing ini kepada negara kita. Jadi kalau tengok, kita perlu analisis. Jadi cara nak menganalisis, akan saya huraikan sebentar lagi. Kata kunci soalan ialah huraikan kesan. Bermakna soalan akan menjelaskan tentang kesan sahaja. Jangan cerita selain daripada kesan.
Kemudian kesan apa? Kesan daripada skop kemasukan buruh. Bukan kesan daripada pekerja dan sebagainya. Kaitkan dengan kemasukan buruh asing. Temanya buruh asing, okey. Bukan buruh yang diseludup ataupun pendatang tanpa izin. Dia tak ada kaitan. Dia kaitannya ialah buruh asing. Jadi kehendak soalan ialah memberi pendapat dan jenis karangan ialah karangan pendapat. Jadi bila kita nak beri pendapat, kita boleh beri pendapat yang jelas tapi berkaitan dengan kesan. Okey, untuk pendahuluan bahagian B, okey, saya menggunakan teknik yang dipanggil MESOP. Okey, apa maksud MESOP? MESOP ni ialah ME, iaitu membina ayat daripada soalan. E ialah explain. Explain ni ialah kita berikan sebab daripada ayat pertama kita. Kita berikan contoh, kita boleh berikan kajian, dan kita boleh berikan pendapat tokoh. Walaupun begitu, hanya pilih salah satu daripada sebab-sebab inilah. Kemudian S lagi ialah sejarah ataupun semasa, pun pilih satu. SO maksudnya ialah sokong tajuk. Dan P ialah pertanyaan soalan. Okey, untuk ayat pendahuluan, iaitu ayat yang pertama, iaitu M. Okey, sebenarnya pelajar mempunyai pelbagai-bagai bentuk untuk menulis ayat permulaan. Dan ramai pelajar tidak menguasai bahagian ini. Okey, kerana berdasarkan kepada satu bentuk pendahuluan sahaja. Ini menggambarkan bahawa kita seolah-olah pelajar yang tidak matang. Jadi di sini saya akan berikan beberapa contoh ayat permulaan supaya pemeriksa tertarik untuk baca karangan kita. Kaedah yang pertama ialah kita boleh gunakan tajuk-tajuk akhbar. Contohnya tandas awam diconteng dengan kata-kata lucah. Itulah tajuk-tajuk berita yang digambarkan di media massa. Kemudian ada pelajar gunakan kaedah peribahasa. Orang Melayu mengkaitkan peribahasa. Antara peribahasa yang menggambarkan seorang tak pernah jasa ialah seperti kacang lupakan kulit. Ini contoh. Dia tak rekod. Seterusnya pelajar boleh gunakan kaedah definisi. Contohnya menurut Kamus Dewan boleh membawa maksud perbuatan mendera atau mempermainkan seorang. Berdasarkan definisi yang diberikan, jelaslah kepada kita bahawa ada pelajar yang gunakan kaedah pendapat. Menerusi Sukan Commonwealth 2006 di Melbourne, Australia, ketujuh negara bagi tempat ke-8 daripada 71 negara. Ini berkaitan dengan sukan lah. Okey, seterusnya pelajar boleh gunakan pantun sebagai satu cara untuk memulakan ayat. Kalau kita lihat tajuk cara-cara membalas jasa ibu bapa, pelajar boleh gunakan pantun. Banyak duri perkara duri, tidak sama duri mengkuang. Banyak budi perkara budi, tidak sama budimu seorang lah. Ada juga pelajar yang gunakan kaedah persoalan. Ini juga satu kaedah yang menarik. Contohnya ditimbulkan soalan, apakah hidup dimasukkan dengan kekerasan rumah tangga? Apakah faktor yang berlakunya gejala sosial ini? Itu antara kaedah yang digunakan oleh pelajar untuk memulakan. Saya juga pernah terbaca ada pelajar menggunakan sejarah sebagai satu cara untuk memulakan karangan. Masa saya menanda kertas SPM lah. Pada masa itu soalannya ialah soalan pencemaran sungai. Di mana pelajar ini bermula dengan perkataan tamadun bermula di lembah sungai. Ini contohlah. Kemudian pelajar juga boleh gunakan seni kata sebagai seni kata lagu sebagai satu cara untuk memulakan sesuatu permulaan karangan. Contohnya seni kata lagu ayah dan ibu mengingat kita betapa besarnya pengorbanan mereka terhadap seorang anak.
Kepada ayat yang kedua, iaitu ayat explain. Ayat explain ni ialah ayat menerangkan. Okay? Sekiranya pelajar nak gunakan contoh. Contohnya kalau soalan gotong royong dikaitkan dengan kebaikan gotong royong, pelajar mungkin boleh tulis gotong royong bermaksud kerjasama antara masyarakat. Antara contoh yang boleh kita tengahkan ialah bekerjasama membersihkan kawasan persekitaran rumah. Ini untuk explain ayat contoh. Ada pelajar menggunakan ayat tokoh menurut pakar motivasi. Okay? Contohnya kalau soalan pelajar cemerlang, mungkin pelajar boleh gunakan menurut pakar motivasi, pelajar cemerlang kebiasaannya akan berusaha bersungguh-sungguh dan tidak mengenal arti putus asa. Okay. Ada pelajar juga boleh gunakan kaedah kajian. Kajian dibuat oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan bahawa gejala ponting sekolah semakin hari semakin membimbangkan banyak pihak. Kemudian ada pelajar gunakan sebab. Contohnya dia kata gotong royong semakin pudar dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan apabila masyarakat lebih suka duduk di rumah daripada membantu orang ramai melakukan aktiviti gotong royong. Ini contoh. Pelajar juga boleh gunakan ayat sejarah sebagai ayat penyambung. Contohnya ada pelajar gunakan pada zaman dahulu aktiviti gotong royong sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohlah kalau cerita gotong royong. Sejak negara belum mencapai kemerdekaan, sejak azali lagi, sejak kecil lagi, sejak zaman dulu lagi, sejak 60 tahun dahulu, cara pelajar nak menerangkan ayat. Okay, pelajar juga boleh menggunakan isu semasa sebagai satu ayat untuk meneruskan kesinambungan daripada ayat-ayat yang pelajar tulis tadi. Contohnya dalam menongkar arus penggunaan kita sekali disogokkan dengan isu gejala vandalisme yang kerap berlaku. Contohlah dalam meneliti alah baru, berbagai isu pada era globalisasi, dalam meneliti ranjau kehidupan yang penuh pancaroba, mauduk, isu atau mauduk tentang perkara yang tak pernah sunyi. Ini semua antara ayat-ayat isu semasa menggunakan perkataan-perkataan yang menariklah. Kebiasaannya pelajar akan menggunakan ayat sokong. Sokong tajuk ni menjelaskan tentang sokongan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi contoh ayat sokong ni ada pelbagai contoh. Salah satu saya bacakan. Kalau soalan berkaitan dengan pencemaran alam sekitar, pelajar boleh gunakan tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka usaha yang konkret sistematik dan informatif harus dilaksanakan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi sehingga ke akar umbi. Itu ialah ayat sokong. Akhir sekali pelajar boleh gunakan untuk menulis pendahuluan ialah ayat pertanyaan soalan. Ada pelbagai bentuk kaedah cara. Contohnya pelajar boleh gunakan persoalannya kini. Apakah ada pelajar yang boleh gunakan persoalan yang sering berlegar-legar di minda kita. Ada pelajar yang tulis persoalan yang sering menjadi tanda tanya, persoalan yang menerjah dan menerawang. Pilihlah yang mana pelajar rasa sesuai. Sebab ayat ini merupakan ayat yang baiklah. Untuk perenggan isi, kita menggunakan kaedah yang dipanggil imbakub. Kaedah ini menggunakan ayat isi, iaitu A itu ialah ayat isi, contohnya sebagai keputusan minda kita yang pertama. Kemudian M ialah ayat huraian kenapa. Contohnya hal ini dikatakan demikian kerana. B, A ialah ayat contoh, iaitu ayat bagaimana. Sebagai contoh, biar kita ambil contoh. Kemudian BAK, K ialah ayat kesan. Daripada contoh tadi, wujudlah kesan. U ialah ayat ungkapan menarik ataupun ayat kesan. Dan last sekali ialah P ialah ayat penegasan isi. Untuk memudahkan pelajar menulis karangan dengan lebih baik, di sini saya sertakan kaedah-kaedah imbakub tadi. Saya peroleh idea ini daripada Sifu Semengga, itu Cikgu Zainuddin.
yang memberikan tips yang menarik bagaimana cara untuk menulis isi yang menggunakan kesinambungan ayat yang menarik dan juga penanda-penanda wacana. Jadi pelajar boleh gunakan penanda wacana ini sebagai satu cara untuk menulis karangan kerana ayat yang digunakan memang begitu menarik. Okey, berikut merupakan ayat topik, ayat topik ataupun ayat permulaan, ayat idea, yang mana pelajar boleh gunakan untuk memulakan sesuatu penulisan. Contoh, memang tidak dapat dinafikan bahawa, umum mengetahui bahawa, sebagaimana kita maklumi, pada hemat saya, lontaran idea pertama, kedua dan ketiga. Pelajar juga boleh menggunakan ayat topik, ayat peringan baru dengan penggunaan penanda wacana yang berbeza, yang jarang pelajar gunakan, seperti lanjutan pada huraian yang dinyatakan di atas, beralih pula pada perspektif yang lain, lontaran idea terakhir, mauduk seterusnya. Jadi perkataan-perkataan ini merupakan perkataan-perkataan yang menarik, yang perlu pelajar gunakan untuk pelajar supaya nampak kematangan pelajar, menggambarkan pelajar membaca. Ayat huraian kenapa, ada banyak perkataan yang boleh menjelaskan ayat huraian kenapa. Kenapa saya bagi ada pelbagai, supaya pelajar boleh tulis dalam peringan pertama ayat yang lain, kedua ayat lain, ketiga ayat lain, keempat ayat lain. Tujuannya supaya nampak ada perbezaan dan kita tak adalah gunakan ayat yang sama saja dalam setiap perenggan. Okay, ini merupakan ayat contoh. Contohnya sebagai analogi, sebagai tamsil, biar kita ambil contoh bagi membuktikan perkara ini. Contohnya boleh diketengahkan. Contoh kata yang paling dekat dengan kita. Saya tahu ramai pelajar akan tulis banyak bermula dengan sebagai contoh. Seolah-olah pelajar tak ada idea. Itu sebab kita bagi perkataan-perkataan ini. Okay, untuk ayat penegasan, pelajar boleh mulakan dengan perkataan jelaslah bahawa, izharlah bahawa, deduksinya, seyogianya pada hakikatnya. Okey, untuk penutup, saya menggunakan kaedah tersapeha. Tersapeha, apa maksud itu ialah ayat tegas. Sa tu ialah ayat saranan. PE tu per tu ialah ayat pendapat. Dan akhir sekali ialah ha. Ha tu ialah ayat harapan. Jadi 4 baris ayat dan kita boleh gunakan kaedah ini. Lebih mudah kita nak menulis kerana bukan saja kita tahu apa cara untuk sambung satu ayat ke satu ayat, tetapi juga kita diberikan dengan penanda wacana yang memudahkan kita untuk menulis. Okey, saya perincikan lagi. Contohnya ayat tegas. Jadi pelajar selain pada apa ayat yang kita bagi tadi, pelajar juga boleh menggunakan ayat-ayat yang bagus. Contohnya sebagai menggulung secara telah berkatakan, sudah terang lagi bersuluh. Bincangan saya meniti puncaknya, maka sebagai orang yang menegaskan bahawa semua ini merupakan ayat-ayat yang sangat menarik. Ini merupakan ayat seru, ataupun ayat ajak, ataupun ayat cadangan, ataupun ayat saranan. Mungkin pelajar jarang menggunakan ayat ini dalam karangan pelajar, tapi bila pelajar dah belajar benda ini, maka gunakanlah kerana ayat ini menunjukkan banyak perkara-perkara yang menarik, yang jarang digunakan oleh pelajar. Dan ayat ini juga boleh menarik pemeriksa untuk terus membaca, kerana ayat ini menjelaskan tentang saranan berbentuk cara teknik yang agak menarik. Berikut ialah ayat pendapat yang pelajar boleh gunakan. Sebab ayat demi ayat ini ialah mempunyai kesinambungan yang begitu baik. Contohnya, bila kita dah buat usaha tadi, maka kita sambut dengan perkataan usaha yang laksana perlu bersungguh-sungguh. Prakasa yang diambil perlu komitmen yang padu.
Jangan sampai dah jadi bubur pada menyesal. Kita sewajarnya bertindak dengan bisa menarik rambut dalam tepung. Ini semua antara perkataan-perkataan yang saya ambil daripada buku karangan. Okay? Dan pelajar boleh gunakan ayat ini untuk menyambung. Dan pelajar perlu menghafal supaya nampak pelajar tak payah nak fikir. Sebab ramai pelajar kadang-kadang susah nak menulis ayat-ayat pendapat ni kerana tak ada idea. Maka kita bagi idea. Idea ni pelajar boleh gunakan untuk menyambung ayat. Ini merupakan ayat harapan. Ayat harapan ni biasanya lebih kepada kesimpulan. Contohnya, demi meresikan visi Kudus Wasan 2020. Okay? Dengan keizinan Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin dengan ini diharapkan besarlah harapan kita. Marilah kita menjangkau sehabis tangan, sebelum nasib, sebelum visi. Semua ayat-ayat ini sangat menarik kalau kita gunakan. Nampak seolah-olah macam kita seperti mempunyai banyak perkataan baru walaupun kita belajar sebenarnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Okey, akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar kerana sudi mendengar ceramah ini daripada mula sehingga akhir. Okey, sebelum saya mengundur diri, saya harapkan pelajar boleh menggunakan pendekatan yang kita beri untuk menulis karangan dengan lebih baik, dan saya harapkan pelajar akan terus belajar walaupun dalam waktu PKP, kerana SPM merupakan kerjaya ataupun permulaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran dan menentukan kerjaya pelajar pada masa hadapan. Okay? Jadi sebelum saya menutup tirai, jadi saya ucapkan selamat berjaya. Semoga pelajar mendapat A+ dalam genggaman, A+ dalam bahasa Melayu. Jadi sekian, terima kasih.